Daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni Bani bangsawan, satu golongan, satu puak yang hebat di Mekah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan, ayah kepada Nabi kita nama siapa? Muhammad bin Abdullah. Ayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, hari-hari dia pening kepala. Sebab apa pening kepala? Sebab hari-hari orang datang ke rumah dia nak meminang Abdullah. Orang perempuan nak minang Abdullah. Sebab apa? Nur cahaya yang ada dalam diri Sayyidina Abdullah tu, Allah Ta'ala utuskan daripada Nabi Allah Adam AS turun. Cahaya yang Tuhan letak dalam diri Abdullah, cahaya Nabi kita, nak lahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayah Abdullah nama Abdul Muttalib ni dia kawan baik dengan Wahbin. Wahbin ni ayah kepada Siti Aminah. Abdul Muttalib bagi tahu dekat Wahbin, dia kata aku ni pening kepala lah. Sebab apa pening kepala wahai Abdul Muttalib? Hari-hari orang datang minang anak aku. Jadi Wahbin kata apa? Wahab kata apa? Susah apa? Payah apa? Kahwin dengan anak aku lah. Dia kata kita best friend. Kita jadi besan tu lah. Akhirnya dia kahwinkan Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah. Genap 9 bulan. Kahwin bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ni kahwin bulan Rejab ni. Rejab, Sya'ban, cukup 9 bulan. Tuan-tuan kira cukup 9 bulan. Bulan Rabiul Awal lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Siti Aminah berada mengandungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, hari-hari malaikat Jibril datang bisik di telinga Siti Aminah. Siti Aminah dengar suara tapi tak tahu siapa dia. Dengar suara ada tapi tak tahu siapa dia. Malaikat Jibril bisik apa? Ya Aminah, qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Aminah, sesungguhnya kamu sekarang ini kamu sedang mengandungkan sayyidil alamin, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Peristiwa itu berlaku di rumah ni. Kemudian tuan-tuan, malaikat Jibril bisik lagi di telinga Aminah, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, apabila anak kamu nanti akan lahir, kamu namakan dia dengan nama Muhammad. Kerana Muhammad artinya yang terpuji, dan dia akan dipuji serta terpuji di merata-rata tempat. Nama Muhammad ni tuan-tuan, tak pernah orang Arab letak nama anak nama Muhammad. Nabi kita lah orang pertama meletakkan nama, diletakkan sebagai nama Muhammad. Dalam kitab, dalam sebahagian ustaz-ustaz mengajar, siapa yang letak nama Nabi kita? Yang letak nama Nabi kita Muhammad, Abdul Muttalib. Sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hanya namakan semula sahaja. Ketika mana Abdul Muttalib sambut Nabi kita lahir di rumah dia, dia sambut, dia pergi ke Kaabah, Siti Aminah pegang tangan dia. Ayah, bapa mertua dia lah. Ayah, namakan anak saya ni dengan nama Muhammad. Kerana malam-malam setiap hari saya dengar orang bisik telinga saya Muhammad. Tu hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Pada tahun Nabi kita nak dilahirkan, sikit lagi nak. Semua dah goyang macam tu dah. Ketika mana mudah-mudahan kita lengoh jalan sampai ke sini, mudah-mudahan Allah Taala bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tempat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana pada tahun yang Nabi kita nak dilahirkan itu, tuan-tuan, ikan di laut, tuan-tuan, Jeddah tu laut. Ikan yang ada di laut Jeddah, laut merah. Jeddah tu laut merah. Ikan yang ada di laut merah Jeddah tu lompat brum. Orang Arab yang tinggal di Jeddah kata, kenapa ikan-ikan ni kena racun kah? Ikan-ikan ni kena racun kah yang lompat ramai-ramai? Boom. Lompat brum. Tahun yang sama Nabi kita nak lahir. Ulama kata bukan kena racun. Ikan di laut bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina at-thimar wa adna asy-syajar lil jani janah. Pokok-pokok kurma, tuan-tuan, biasanya akan berbuah setahun sekali. Tetapi pada tahun yang Nabi kita nak lahir, berbuah 2 kali. 2 kali setahun. Seronoknya dunia ni nak lahirnya pemimpin. Sebab tidak ada pemimpin. Masyarakat berada dalam keadaan jahiliah, menanam anak perempuan hidup-hidup, membunuh dan sebagainya. Di antara Nabi Allah Isa dengan Nabi kita, 500 tahun tak ada pemimpin. Tak ada Nabi, tak ada Rasul yang diutuskan selama 500 tahun nak lahirnya pemimpin. Wa nataqas bihamliha kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Pandai mesej. Wa nataqas bihamliha kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Dan binatang-binatang di Mekah, unta bertemu sama unta, keldai bertemu sama keldai, kuda bertemu sama kuda di Mekah Al-Mukarramah. Mereka bercakap dalam bi fisahil al-sunil arabiyyah. Apabila mereka bertemu sama-sama mereka, kitab menyebut apa?
bifisahil al-sunnah, mereka bercakap dalam bahasa Arab. Ini tuan-tuan percaya tak percaya terpulang. Binatang bertemu sama binatang, ketika mana mereka bersama-sama mereka bercakap dalam bahasa Arab. Apa yang unta cakap? Unta kata, unta A cakap dekat unta B, anna Muhammad qad humil wa rabbil Ka'bah wa huwa imamud dunya wa siraju ahliha. Sesungguhnya Nabi Muhammad akan lahir tak lama lagi. Wa rabbil Ka'bah, waw di sini waw qasam, waw sumpah. Sesungguhnya demi Allah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan punya Ka'bah, wa huwa imamud dunya, nabi manusia yang akan lahir tak lama lagi ni, dia akan menjadi pemerintah, dia akan jadi imam, pemimpin nombor 1 dalam dunia. Wasiraju ahliha, dia akan menjadi pelita menerangi seluruh pelosok dunia. Binatang suka. Kita nak hairan apa kalau binatang boleh cakap Arab? Sebab apa tuan-tuan? Tengok hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis akhir zaman. Nabi kita kata akhir zaman nanti batu boleh bercakap. Batu akan beritahu pada tentera muslimin, wahai muslim, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu boleh bercakap, pokok boleh cakap. Itu batu, pokok tak ada mulut. Ni unta ada mulut boleh cakap, tak heran Tuhan boleh buat. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, skip saya nak ringkaskan cerita. Akhirnya tuan-tuan, ketika mana Siti Aminah dah berasa sakit, nak bersalin, Siti Aminah perintahkan, arahkan kepada seorang wanita nama dia Ummu Aiman. Nama apa? Ummu Aiman ini orang gaji yang ditinggalkan oleh Abdullah. Masa Nabi kita 6 bulan dalam kandungan, Sayyidina Abdullah ni asalnya Mekah, tapi keluarga dia ramai di Madinah. Dapat surat daripada keluarga Madinah, adik-beradik saudara mara di Madinah hantar surat, wahai Abdullah, kamu ni sejak kahwin tak datang tengok kami, mainlah sekarang. Dia kata, aku nak pergi ke Madinah tak boleh, isteriku mengandung, syarat mengandung. Engkau datang seorang lah. Abdullah pergi seorang ke Madinah. Daripada 1 minggu ke 1 minggu nak balik, orang tak pergi balik. Kenduri banyak ni. Dia susun atok rumah-rumah. 1 minggu tak jadi balik. Minggu kedua, akhirnya genap sebulan nak balik. Aku tak kira aku nak balik juga. Akhirnya tengah packing barang atas unta, nak naik unta, jatuh, rebah, innalillah, meninggal ayah Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Sina Abdullah pergi ke Madinah, oleh kerana isteri dia syarat mengandung, dia tinggalkan seorang orang gaji nama dia Ummu Aiman, pembantu isterinya. Okey, Siti Aminah arahkan, wahai Ummu Aiman, kamu pergi ke hujung kota Mekah. Hujung sebelah mana saya tak tahu. Pergi ke kampung kota Mekah, hujung kota Mekah, cari seorang perempuan, cari seorang wanita, Tok Bidan Mekah. Siapa tahu nama Tok Bidan Nabi kita? Siapa tahu siapa nama Tok Bidan Nabi kita? Makcik, orang tua, umur 70-80 lebih, hebat. Namanya adalah Ummu Syifa. Ummu Asy-Syifa. Selamat Syifa tu. Ummu Syifa. Ingat sampai bila? Tok Bidan Nabi kita. Tok Bidan kita tak ingat tak apa. Tok Bidan Nabi kita ingat. Ummu Syifa, nama Tok Bidan. Panah tu sini masuk. Tok Bidan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan depan dirahmati sikit lagi lah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ketika mana dah panggil Ummu Syifa, makcik ni mailah jauh sampai depan pintu di sini. Depan pintu rumah, bukan rumah dia lah, tapak dia. Sampai depan pintu rumah, Allah Ta'ala campakkan rasa takut, rasa gerun, rasa gementar kepada hati Ummu Syifa untuk nak masuk ke dalam rumah. Aminah tanya, mana Tok Bidan? Ummu Aiman kata, ni Tok Bidan ni, marilah masuk. Tok Bidan ni tak berani masuk. Tuhan campakkan rasa gerun. Sebab apa tuan-tuan? Nak sambut bukan sebarang budak, nak sambut bukan sebarangan bayi. Sayyidul Alamin, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, sebaik-baik makhluk. Dia ni lebih mulia, Nabi kita lebih mulia daripada malaikat muqarrabin, malaikat yang duduk di arash. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sikit lagi. Akhirnya mari masuk. Okey, masuklah Ummu Syifa ke dalam rumah untuk menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, pada malam itu, hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minal khaziratil qudsiyah. Dalam kitab Berjanji sebut, hadara ummuhu, hadir di sisi Siti Aminah pada malam nak beranak tu, hadir roh yang terpilih Allah datangkan daripada syurga, hadir duduk dengan Siti Aminah. Siapa dia? Roh siapa? Yang pertamanya Siti Maryam, mak Nabi Isa, duduk sekali. Siti Aminah tak nampak, mak Nabi Isa duduk sekali. Yang keduanya Asiyah. Siapa dia Asiyah? Asiyah ni siapa dia? Isteri Fir'aun. Tuan-tuan, Asiyah ni wanita syurga, penghulu wanita dalam syurga. Antaranya Asiyah, isteri Fir'aun. Kenapa isteri Fir'aun boleh jadi penghulu syurga? Sebenarnya tuan-tuan, Fir'aun yang dia tidur malam-malam dengan isteri dia tu bukan Asiyah.
Itu adalah iblis menyerupai Asiah. Asiah ni wanita yang baik. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, Allah telah datangkan anak-anak bidadari, wildan, penjaga-penjaga perkhidmat, dan malaikat-malaikat datang hadir sekali dengan duduk dengan Aminah. Ada satu ketua malaikat, ada satu malaikat yang tak pernah turun ke dunia, duduk di langit. Malaikat-malaikat lain ada juga turun. Ada satu malaikat ni dia tak pernah turun ke dunia. Dia hanya turun ke dunia pada masa Nabi kita lahir sahaja. Malaikat apa? Nama malaikat itu namanya Ismail. Ingat apa bila? Ini cerita Isra Mi'raj ni. Malaikat tu nama dia Ismail, dia penjaga langit pertama. Tuan-tuan pernah dengar tak Isra Mi'raj Nabi kita naik ke langit? Nak masuk, Jibril kata, Assalamualaikum, aku nak masuk. Malaikat tu tanya, siapa dia ni? Dia ni nama Muhammad. Siapa dia wahai Jibril? Dia ni nama Muhammad. Adakah dia dah diutuskan? Tanya. Tu banyak tol. Adakah dia dah diutuskan? Kalau ikutkan dengar nama Nabi ni, naiklah. Punya payah nak naik ke langit. Tu orang kata naik ke langit, tak tahulah. Apabila dikatakan begitu, ya, dia telah diutuskan. Baik, maka boleh masuk. Malaikat yang jaga langit pertama, langit dunia ni juga dikenali sebagai Baitul Izzah. Namanya adalah Malaikat Ismail. Dia ketua kepada 70,000 malaikat. Setiap 70,000 malaikat tu ada lagi 70,000 malaikat lain. Setiap banyaknya malaikat Allah. Apa tugas malaikat nama Ismail ni, tuan-tuan? Bos dia. Tuan-tuan pernah baca surah Al-Mulk? Allah Ta'ala ciptakan bintang-bintang. Apakah antara tujuan bintang Tuhan ciptakan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya biwasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiaskan langit-langit dunia ni dengan bintang. Untuk apa? Rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan yang cuba untuk mencuri berita-berita di langit. Tuan-tuan, sebelum Nabi kita lahir, Allah Ta'ala simpan khazanah dunia duduk di langit. Khazanah dunia tu apa di antaranya? Allah Ta'ala simpan. Bilakah tarikh berlaku tsunami? Bilakah tarikh berlaku gempa bumi? Bilakah tarikh manusia ni akan berlaku taufan? Bilakah tarikh akan berubahnya air laut? Allah Ta'ala simpan di langit. Sebab tu tuan-tuan, ahli sihir dia boleh jangka. Lagi 5 tahun gempa bumi. Sebab tu orang ikut dia. Sebab syaitan ambil rahsia langit, bagi tahu dekat ahli sihir. Apabila Nabi kita lahir, tutup rahsia langit ni, Tuhan tutup. Dan Tuhan suruh malaikat nama Ismail jaga dia. Jadi malaikat nama Ismail ni hebat. Dia hanya turun sekali saja seumur hidup dia. Sekarang duduk di langit dah. Dia ada lagi duduk di langit. Kalau nak jumpa, dia hanya turun sekali saja seumur hidup dia, ketika mana Nabi kita lahir pada malam tersebut. Tuan-tuan ingat, Nabi kita lahir pada hari Isnin. Ada setengah kata 9, ada setengah kata 12. Yang penting lebih kurang 11 minit sebelum masuk waktu solat subuh. 11 minit, 11. Betul 11. Dia panggil 11 bahasa Arab. 11 minit sebelum masuknya waktu solat fardu subuh pagi Isnin. Nabi kita lahir hari Isnin. Nabi kita wafat hari Isnin. Nabi kita sampai di Madinah hijrah hari Isnin. Ada apa dengan hari Isnin? Saya akan cerita kemudian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit nak bila akhirnya tuan-tuan, lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita tuan-tuan, Nabi kita lahir ni macam mana?